إنك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur sangat-sangat pada malam ini dapat kita bersama-sama di dalam majlis ilmu, yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Hari ini tajuk yang telah dipilih adalah perhubungan yang baik, asas keutuhan keluarga. Jadi memanglah kalau kita perhatikan, kalau kita perhalusi, tak ada siapa yang membina rumah tangga, kahwinnya rasa nak bercerai, tak ada. Semua kalau boleh nak kekal selama-lamanya, kalau boleh semua nak berbahagia. Itulah tujuannya kita menikah. Itulah tujuannya, untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tapi ada setengah masyarakat di luar negara sana, kalau kita tengok masyarakat di barat, ada yang mereka tidak menganggap perkahwinan itu satu perkara yang penting. Malahan mereka hidup bersama, duduk dalam serumah, sampai ada anak 2-3 orang anak dah dengan lelaki itu duduk serumah. Dan bila ditanya bila mereka nak kahwin, mereka cakap belum terfikir lagi pasal nak kahwin. Macam tu. Itu biasa pada mereka. Mereka tidak menganggap itu sebagai satu perkara yang penting. Sedangkan kita menyucikan perikatan perhubungan itu dengan satu yang dinamakan sebagai ikatan pernikahan dan perkahwinan. Dan pernah Nabi terdengar para sahabat berkata, aku kalau boleh, aku nak beribadah saja, tak nak tidur-tidur. Yang seorang tu pula dia kata, aku nak puasa, tak nak muka-muka. Yang seorang pula, aku nak jauhkan diri aku daripada perempuan, dan aku tak nak bernikah. Dan Nabi tanya, benarkah aku dengan kamu berkata begini dan begitu? Dia kata, benar ya Rasulullah. Maka Nabi kata, sungguhnya aku yang paling tinggi takwanya di kalangan kalian. Namun demikian, aku solat dan aku tidur, aku berpuasa dan aku berbuka, dan aku juga berkahwin. Dan barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukanlah sebahagian daripada aku. Itu Nabi sebut. Jadi makna nikah tu kita ikut Nabi, dan Allah suruh. Sesiapa yang baru kahwin, dia mengharapkan keluarga yang dibina akan mendapat ketenangan. Ketenangan ni yang selalu disebut sebagai sakinah. Begitu juga cinta dan kasih sayang, mawaddah warahmah, dan belas kasihan. Dalam bahasa Arab, sakinah itu terkandung dalamnya arti tenang, hormat, aman, tenteram, dilindungi, dipenuhi kasih sayang, mantap, dan memperolehi pembelaan. Namun penggunaan nama sakinah itu diambil daripada Al-Quran, surah Ar-Rum ayat yang ke-21, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya, bahawa ia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan tenteram kepadanya. Rasa sakinah. Dan dijadikannya di antara kamu, suami isteri, perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan, bukti-bukti yang menimbulkan kesadaran bagi orang-orang yang berfikir. Ayat tu, ketenteraman, cenderung, litaskunu ilaiha. Kadang-kadang tak dapat dia sakinah, kan? Tak dapat dia ketenangan walaupun nama isteri dia sakinah. Contoh, kan? Walaupun dah ada sakinah dalam rumah tu, nama anak pun bagi nama sakinah, kan? Tapi tak dapat dia tenang. Sebab apa? Sebab kadang-kadang nama elok dah, tapi perangai tu. Kita ni dalam keluarga, hari ni kita tengok surau Ihsaniah ni buat ceramah, tiap-tiap malam ada ceramah, tiap-tiap minggu ada ceramah-ceramah yang besar. Guru-guru takmir pun datang, macam-macam kitab baca, kan? Berceramah-ceramah pelbagai, kan? Isi kandungan, tajuk macam-macam, tapi perangai sama. Macam tu lah, kan? Sebab apa? Sebab degil. Degil.
manusia ni dia bukan tak nak berubah, tapi dia tak nampak sebab kenapa dia perlu berubah. Dia rasa okey je, dia rasa kadang. Itu sebab hidup kita ni kita nak kejar 3 perkara. Yang pertama, kejarlah apa yang disebut sebagai hidayah. Sebut apa hidayah. Kenapa kita nak kejar hidayah? Supaya dapat beza mana yang buruk, mana yang baik. Siapa yang tak ada hidayah, benda buruk rasa baik, benda baik rasa buruk. Datang surau rasa buruk. Dia rasa kalau aku datang surau, orang kampung cakap apa pula. Dia risau orang kampung cakap apa. Pergi aja lah, peduli tidak orang kat kau. Datang, dia terlampau memikirkan benda buruk jadi baik dekat dia. Mengumpat rasa okey, tak ada masalah, okey je, biasalah. Semua orang cakap, dia cakap, aku pun cakap, kan. Tapi dah biasa. Tu yang kata tadi, bila tak ada hidayah, benda buruk rasa baik. Main nombor ekor pun rasa okey, tak ada masalah. Aku ikhtiar, dia kata. Ini semua pakai skill, dia kata, pakai kemahiran, bukan main tembak je. Orang lain tembak-tembak tak kena, aku tembak kena. Jadi kenapa orang nak dengki dengan aku? Bukan dengki. Orang yang menegur kita tu rahmat. Bila ada orang tegur kita tu rahmat tu. Kalau orang biar kita seterus-terusan berada dalam kesalahan, maka rugilah kita. Kan? Itu pertama. Kedua, kejarlah maghfirah. Ya, ini keampunan daripada Allah. Banyakkan istighfar. Kan? Melainkan orang kek berkampung Batu Limau ni, kan, agak confident lah. Alhamdulillah tuan, setakat bulan 10 tahun ni belum ada dosa lagi tu. Contoh cakap kan. Kan, kalau confident sila angkat tangan. Angkat tangan pun berdosa dah sebab tak sedari, kan. Sebenarnya berdosa. Kan berdosa, kita semua manusia. Apa Nabi sebut? Sesungguhnya manusia itu berdosa, dan sebaik-baik manusia yang berdosa itu bertaubat kepada Allah. Dan yang ketiganya, kejarlah apa yang disebut sebagai rahmah. Itu yang tadi tu, sakinah, mawaddah, warahmah. Rahmah ni apa? Rahmah ni kasih sayang Allah. Dan rahmah, hanya dengan rahmat daripada Allah kita boleh masuk syurga. Tak ada cara lain. Semayang pun kalau Allah tak nak terima, no point. Kadang-kadang semayang rajin semayang, tapi dalam kepala otak tu minggir bodoh lain. Tengah semayang fikir wrestling, tengah semayang fikir bola, tengah semayang fikir duit, tengah semayang fikir macam-macam. Tadi semayang dalam kepala berayau tu, Samsul debat jadi tak datang sekarang. Setakat tadi tak nampak lagi dah. Contohlah kan, ramai orang Melayu ni semayang cari barang hilang. Tengah semayang jumpa barang hilang. Allahu Akbar. Buti ingatlah, lupa jahit tepi. Dia tadi menjahit, lupa tepi tu belum jahit. Dalam semayang ingat, dahsyat kan. Dia punya tambih pemikiran itu keluar jangka lah. Tengah semayang buti ingat api tak tutup ke dapur. Tengah semayang teragak nak masak ikan semilang ke. Orang ikan semilang, ikan keli pun sebut ikan semilang. Macam tu lah, kan? Jadi cek balik, kita kena ibadah. Nak dapat rahmat Allah, nak masuk syurga, nak rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah tak ada cara lain, ibadah banyak-banyak. Datanglah surau Ihsaniyah, minta tolong buka pintu tu. Ramai lagi boleh masuk, masuk dalam kata nak tengok Samsul debat dekat-dekat, masuk dalam janganlah duduk luar. Soju kat luar tu, tangkombong tungau ke apa lagi susah. Kan? Banyak ulik ketika mengkuang tu masuk dalam, masuk dalam. Dan dulu tak ada sampai ni, dah sampai topi dah tambah dalam punya nak bosarkan dalam, sibuk duduk luar. Koreh simin tu dalam ni kapan basagi jubur duduk luar, masuk dalam lain dengan Samsul debat cakap direct je. Main masuk sejuk dalam ni. Dan setiap kali saya datang surau Ihsaniyah ni ada yang perkembangan terbaru. Dan setiap kali datang banyak telajak je. Map topan dah hantar orang depan tu, rumah siapa orang tu depan tu. Kan, alhamdulillah. Jadi mana kata
Ketenangan itu ketenteraman, keamanan, perlindungan. Jadi arti mawaddah warahmah tu dalam keluarga sakinah itu pasti akan muncul mawaddah warahmah. Bila dah tenang, barulah datang mawaddah warahmah. Tak tenang macam mana nak datang yang lagi dua? Kena tenang. Dan salah satu asas ketenangan adalah cari ketenangan yang abadi. Yang nak dapat tu adalah dengan pengabdian kita kepada Allah. Jaga salat. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Kalau tiang agama tak jaga, tiang-tiang lain pun tak dapat. Tiang lain pun tak dapat. Kalau tak faham, kan? Jadi jaga tiang agama, baru tiang lain akan sampai. Tiang keharmonian, tiang kekukuhan ekonomi, tiang apa lagi, tiang baiknya perhubungan akan datang dengan jaga solat. Tu sebabnya kita sebagai pasangan suami isteri, kita saling support, saling sokong menyokong. Macam tiang tu kan, kalau dia macam mana nak naik bumbung kalau tiang tak ada, mana ada bumbung tu tergantungnya. Kena ada tiang dinding tu, ada tiang pasak tengah tu pula, biar dia kukuh. Nampak tak? Dia saling sokong menyokong, baru boleh terbina sebuah rumah. Macam tu lah. Kadang-kadang bangun pagi, orang perempuan dia lepeh nyawa dia. Dia bangun subuh, orang perempuan dia senang bangun. Dia bangun, dia mandang seolah itu macam mayat dia. Aduh, membutuh orang tua dia. Dia pun masuk dalam bilik air. Dia ambil wuduk, dia pun semayang seorang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Punyalah khusyuk. Nak masuk syurga warna dah perempuan ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Lepas tu dia lap muka tu sambil dia mandang lelaki kat katil. Ngeleng. Kena aku lah orang tua ni kan besar sedap mereka. Kau ngajut lelaki kau pun tidak, kau kata dengan aku kan. Jangan perasan kita masuk juga. Kajut dengan suami tu. Susah macam mana pun kajut dengan suami tu. Abang, bangunlah abang. Abang. Kalau macam tu cara kajut sudah dua-dua tak subuh. Lain macam kaedah. Kajut suami, semayang sama-sama. Kita hidupkan syiar dalam rumah tangga kita. Bila kita semayang sesama lah, ajak anak-anak sekali. Sian bang, budak tu tidur sedap lagi, biarlah. Nanti dah besar sikit baru kita ajar dia. Jangan macam tu. Daripada kecil kena ajar. Kalau tidak, so kita tangguh lagi. Nantilah, tunggu besar sikit nantilah. Sudah kanak-kanak tu dah mencecah usia 40 tahun. Lagi susah nak mengajar kan. Kanak-kanak umur 40 tahun, lihat dengan main-main. Faham kan? Kajut daripada kecil tu. Bila dia dah dilazimkan daripada kecil, dia salat jemaah, salat subuh berjemaah, maka dia akan rasa kekok bila tak semayang jemaah. Macam tu. Kita dah dalam kubur, tuan-tuan dan puan sekalian. Dah dalam kubur. Anak kita boleh cakap dengan isteri dia, sayang, esok pagi kita subuh berjemaah ya. Apa cer? Tiba-tiba je bang ni. Bukan apa, teringat arwah abah dengan arwah mak dulu. Tak pernah tinggal solat subuh berjemaah. Mengalir tak pahala? Mengalir. Yang petang ni kita karaoke nak. Kenapa lah? Arwah dulu tak pernah tinggal karaoke petang jemaah, mampus. Kan lain macam legasi yang ditinggalkan. Kan? Jadi tinggalkanlah benda-benda yang baik. Kan? Malam Jumaat ya, mari sini semua anak-anak abah, semua isteri abang, sini anak-anak semua sini. Semua satu keluarga. Anak tak adalah ramai sangat, dalam 12 orang tu datang. Duduk baca Yasin, zikir, doakan untuk arwah. Betul kan? Ramai. Lepas tu dah habis tu, tutup kitab, bagi tazkirah sikit. Allahu Akbar. Bahagia rasa. Nampak tak? Orang perempuan pun elok-elok. Support, dia kata support. Abang kena jadi imam.
Abang kan kata keluarga. Suami kata abang tak tahu. Tak tahu, kita belajar sama-sama, support. Ini kemenggang abang jadi imam. Jadi imam. Abang tak pandai pakai telekung duduk belakang. Apa hal pula? Tahu kan, laki pakai telekung duduk belakang. Terjuntai janggut kawan tu pakai telekung. Kan? Jangan buat-buat perangai macam tu ya. Jadi mana kata konolah cara dia. Kan? Rahmat pula adalah jenis kasih sayang yang lembut, sedia berkorban untuk memberi nafkah dan melayani, dan siap melindungi kepada yang dicintai. Itu dia. Memberi nafkah dan melayani. Itu dia. Kalau kita tengok khutbah terakhir Nabi pesan, seperti mana kamu punya hak ke atas isteri kamu juga mempunyai hak ke atas kamu. Punya hak ke atas isteri kamu, isteri pun ada hak ke atas kamu. Kan? Apabila kamu mempunyai hak atas isteri kamu, maka hendaklah kamu memberikan kepadanya makanan, pakaian dan tempat tinggal, kata Nabi. Makanan, pakaian dan tempat tinggal dalam suasana kasih sayang. Itu syarat dia. Bukan bagi saja, bagi dengan kasih sayang. Sayang, ni sudilah kiranya menyambut, menerima duit nafkah bulan ini, walaupun tak banyak. Inilah tanda kasih sayangku. Power betul. Isteri pun ambil. Janganlah susah bang, susah aja. Zam ambil. Tengok dalam envelope, abang, kau setakat RM20 tak payahlah. Jangan tu masalah tu. Dia kalau RM20 pun, itu kemampuan suami, isteri kena terima. Orang lelaki bagi RM20, catat berapa bulan bagi. Satu hari bergaduh, ada bukti berapa bulan saya bagi. Walaupun RM20 tu kemampuan dia. Isteri pula boleh cakap, abang tak apalah, kesian abang ni bagi RM20 ni, abang ada duit tak? Saya tak naklah susahkan abang. Macam tu hari ni tak apa, abang bagi sikit, nanti lain kali abang bagi banyak. Doakan abang hari-hari saya doakan abang. Macam tu. Ataupun suami yang mampu sikit, sayang, sudilah kiranya tak adalah banyak sangat, 1,500. Ambil lah, inilah duit belanja bulan ni. Setuju tak perempuan? Setuju tak? Tengok dia punya mata duitan, nampak? Sebut 1,500 jelas setuju tu. Kalau RM20 tadi tak berubah muka kan. Hal tu contoh tu, belum betul-betul lagi. Kalau betul-betul tak tahulah kan. Bagi 1,500. Isteri pula terima, abang makasih banyak ni bang. Macam tu kan. Dan kalau orang perempuan, berapa ramai yang bekerja sini? Ramai tak perempuan yang bekerja? Kat tangan, siapa yang kerja? Ramai yang bekerja. Kalau orang perempuan tu bekerja, dia boleh tak nak terima? Ambil lah 1,500 abang, saya kan kerja, saya boleh cari sendiri. Abang simpan je untuk keluarga kita, insya-Allah. Saya pandailah cari sendiri. Baik tu isteri tu. Orang lelaki jangan risau, itu tak akan berlaku. Kalau kau hulu memang dia ambil. Jangan ambil, jadi fikir lu sebelum hulu. Kau kok monong kan memang tak dapat balik ni. No two way tu. Dia one way je tu. Dia pergi ambil. Kan? Jadi orang perempuan terima dengan penuh rasa gembira. Kan? Dan apabila telah disempurnakan hak-hak wanita itu, hak isteri kamu, maka orang perempuan, isteri tidak boleh membenarkan orang-orang yang tidak kamu sukai masuk ke dalam rumah kamu. Tengok, orang perempuan jaga kehormatan rumah kita, jangan benarkan orang yang bukan-bukan masuk ke dalam rumah, wa imma ahli keluarga suami sendiri. Nampak? Abang ni adik abang datang, boleh tak bagi dia masuk? Bagilah dia masuk. Suami izin kan. Bang, mak abang datang ni. Kau ni, mak aku, biarlah dia masuk. Ni macam ni lah. Abang dah WhatsApp, dah senarai yang dibenarkan masuk. Kau tengok dalam tu. Okey bang. Macam tu kan.
Sebab isteri tu baik, isteri tu tanya. Bukan hanya benarkan orang yang masuk tu kena tanya suami, nak keluar rumah pun minta izin suami. Jangan biarkan suami terpinga-pinga mencari ke mana hilangnya isteri yang kusayangi. Kan? Kau mana keluar tak bagi tahu? Bagi tahulah. Saya bagaimana? Abang cik saya daripada tadi tu, saya dalam jamban. Abang ni saya sakit perut agak-agak lah. Oh ya ke? Tak perasan pula. Abang nak saya buka pintu bilik air tu juga tu kan. Macam tu. Makna kata beritahu lah. Kebanyakannya beritahu. Tapi dalam keadaan darurat tak payahlah kan. Rumah dah terbakar, nak minta izin apa lagi? Bomba dah datang lah. Keluar kak, keluar. Tak boleh, tak minta izin lagi. Jangan. Keluar capek. Rantung dengan bomba-bomba tu sekali. Ya, keluar. Itu darurat tu lain. Kan? Jadi sifat rahmah itu akan muncul manakala niat melangsungkan pernikahan adalah kerana mengikuti perintah Allah. Masalahnya ramai sangat orang hari ini nikah bukan sebab kerana Allah. Kalau tanya kenapa kahwin, mak bising. Masa bila lah mak tak bising? Kalau tak kahwin bising. Bila kahwin pun bising. Tak dapat anak bising. Bila kau nak beranak? Dapat anak. Laki anak kau. La ilaha illallah. Bila dapat anak perempuan, beranak kau jawab kau dah beranak apa salah? Aduh, susah kan? Ada juga kenapa kau kahwin? Kawan-kawan semua kahwin, nak tinggal saya je belum. Ada juga. Kenapa kau kahwin? Umur dah banyak dah, mam. La ilaha illallah. Kenapa dah kahwin? Orang tengok dah perempuan tu lagi tahu. Susah nak jumpa orang yang kalau kenapa kamu kahwin? Saya kahwin kerana Allah. Biasanya yang jawab kahwin kerana Allah ini adalah lelaki yang dah kahwin. Faham ya? Okey, mudah faham tu kan? Macam tu. Sebab dia dah tak ada jawapan lain. Itulah jawapan yang paling baik dia boleh jawab. Tapi belum tentu lepeh lagi ya. Macam tu. Tu saya ingatkan, jangan berani-berani menggunakan jawapan itu. Tak adalah, tapi memang sebaiknya lillahi ta'ala. Kalaulah kita dah bernikah sekarang dah 15 tahun, dah 13 tahun, dulu lupa niat, hari ni letakkan niat. Ya Allah, mudah-mudahan aku belum terlewat ya Allah untuk meletakkan niatku bersama dengan isteriku dalam keluarga ini ya Allah. Niatnya kerana-Mu ya Allah. Betulkan niat kita. Kebahagiaan ini terlihat pada dua. Pertama, kebahagiaan tersurat dan kebahagiaan tersirat. Tersurat yang kita nampak bahagia, happy, gembira, kesana kemari, bercuti ke sana, bercuti ke sini, kejap-kejap pergi makan, upload gambar dalam Facebook, itu yang tersurat. Yang tersirat belum tahu lagi kan? Yang tersirat yang ada di dalam hati, jiwa dan sanubarinya, itu belum tahu lagi. Kadang-kadang nampak je bahagia kan? Kita nak ukur bahagia ni macam mana? Kita tak boleh ukur pada rumah. Kita tak boleh ukur pada kereta yang dia pakai. Kita tak boleh ukur pada anak dia berapa ramai. Kita tak boleh ukur daripada duit yang tersimpan di dalam bank dia. Tak. Tapi kita kena ukur dengan pelbagai faktor yang sangat unik dan kompleks. Kalau kita tanya orang tu kadang, belum tentu lagi dia boleh bagi jawapan bahagia. Kalau bahagia tak? Boleh lah. Macam tak bahagia, apa hal? Anak kau bukan dah 7 ke anak kau? Tengok anak memanglah mak ya ada. Tengok anak memanglah makna tak cukup lagi. Baik tak? Macam-macam. Hari ini tuan-tuan dan puan, fenomena akhir zaman. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Baik rumah besar-besar, bukan orang makin ramai. Anak seko-seko keluar rumah. Seorang masuk asrama, seorang masuk universiti. Dah masuk universiti, nak kahwin lagi tak nak duduk rumah kita. Dia nak kehidupan sendiri. Ya kan? Nyampah kan? Tapi itulah hakikat. Itulah norma lumrah alam. Anak-anak inginkan keluarga dan kehidupannya sendiri. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Merayau satu dunia, melancung satu dunia. Jiran sebelah rumah pun tak kenal. Hari ini nampak tak? Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak kan? Baru habis COVID-19. Orang sini tak faham COVID-19, COVID-19
Kan baru faham tolak dia tadi tak faham. Kan? Baru habis COVID-19 tiba-tiba influenza. 3 minggu lepas keluar satu penyakit baru diumumkan dalam radio, Selsema tomato lah. Tahu tu nama penyakit tu. Iaitu penyakit saraf, penyakit sendi dan demam menjangkiti warga emas dan kanak-kanak. Penyakit banyak. Penyakit tangan, kaki, kuku dan mulut dah tak ada nama dah. Meletak anggota besok penyakit dahi, penyakit hidung, cuping telinga semua dia cabit. Air minuman semakin banyak jenis, air bersih semakin tak ada. Nampak tak? Extra jos. Nampak tak? Tembici, tembikai leci, Dracula, mencarau merah air tu saingan Samsul Rara minum dekat sandakan. Air Dracula mani. Air apa? Makin banyak jenis. Tu belum cerita lagi rakan di media sosial semakin ramai. Rakan sejati makin tak ada. Tanyalah orang-orang lama yang berkawan dulu macam mana. Bersahabat seorang-seorang tak ada, kan? Kalau kawan sejati ni sakit sampai, kau apa kau tak cakap dengan aku kau sakit? Macam tu marah dengan kawan. Dah aku sakit, nak cakap macam mana? Terkena kau marah. Aku sedih kau kawan aku, tapi kau tak cakap dengan aku kau sakit. Beritahulah dengan aku. Kawan sejati. Datang mana dah berlenggang, bawa duit, bawa ubek, bawa buah tangan, macam-macam bawa. Macam tu. Teman sejati. Sekarang media sosial ramai. Tengok kan dekat sikit surau muka tuan-tuan bangang yang muka. Tapi kat dalam Facebook dia membalun orang tak cukup tanah. Habis semua dibalun dah. Tak percaya tengok ni. Kan dekat-dekat dah musim ni. Nak sampai tak lama lagi satu perayaan yang besar. Jangan gaduh-gaduh sesama kita. Ni jaga ni ukhuwah silaturahim, tolong jaga. Besok nak pangkah. Dah habis pangkah, elok kat surau dah. Jangan buka cerita lagi dah. Kan datang surau disaja di bahan ni kawan tu. Apa perasaan kau lepas kalah hari? Kan cari pasal tu. Kan? Dah sudah lah. Kan? Macam saya sana. Mana tak elok, sebalun peduli apa. Apa lambang kau pakai. Semua sebalun. Yang penting kita kena ingat, kita ni bila tengok orang yang dalam politik ni betul tak betul semua, salah tak salah semua. Tapi mana boleh tahu lah. Kau tak boleh tahu apa penyakit kau, kan? Ni lebih tahu betul-betul. Jangan gaduh-gaduh, ya. Kadang-kadang kita letak dalam Facebook tu, media sosial, letak gambar satu pemimpin, tak kira lah parti mana, letak muka je, tak payah tulis apa-apa, letak muka, tengok komen bawah tu. Kepala bapak semua keluar. Tuntang dia balun dia kawan tu. Lepas tu datanglah imam, kan, dengan penuh baik hati, dengan penuh tertib yang menegur. Jagalah mulut kita dan tulisan kita. Bahasa melambangkan bangsa. Apakah tidak ada tutur kata yang lebih manis boleh kita ucapkan selain daripada kata-kata nista yang menggurus hati, perasaan dan jiwa? Imam, macam itulah tulisan, kan? Gunalah bahasa yang baik. Sesungguhnya Nabi tidak pernah mengajar kita. Dan sekiranya kamu tidak ada perkara baik untuk kamu tulis dan kamu sebutkan, lebih baik kamu diam. Imam. Bawah tu reply, kau pun sama. Bagi dengan imam. Itulah dia masyarakat hari ini. Ilmu semakin tinggi, adab semakin tak ada. Belajar semakin mudah. Hari ni ada yang tak nak lah, dia tak pergi surau dah, dia tengok live ya, dia kata macam tu, kan? Belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Pendapatan semakin tinggi, ketenteraman jiwa makin tak ada. Duit banyak tapi tak tenteram jiwa, apa hal? Tengok yang datang hari ni, berapa ramai pakai plekat, RM1 pun tak bawa, tapi tenang hati dia, dia yakin dia ada makan malam.
Macam tu confident kan, macam tu naik motor, helmet pun tak pakai tadi. Tu punya tanang kan. Macam tu nak bagi tahu orang tu duit banyak tapi tak tenang. Duit banyak 1 juta tinggal dalam box motor. Dalam kepala tu hilang tak duit tu, hilang tak duit tu. Kan tak tenang pula kan, pendapatan makin tinggi tapi tak tenteram. Macam mana jangan faham kan? Dan teknologi maklumat semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Jadi itulah cabaran dunia hari ini. Kan? Yalah, dulu mana ada kan? Mana ada internet ni kan? Sekarang ya. Gambar Samsul Debat ceramah ni pun diedit sebanyak-banyak sampai paling banyak Samsul Debat dalam TikTok tu. Sampai kan ada yang panggil Ustaz TikTok. Dah aku pula terbabit. Wah, lain yang edit daripada muka tu macam ni. Kocik-kocik dah tinggal muka dekat TikTok tu. Apalah kalau ada benda baik, apalah salah ya kan. Adalah lagu tu, dengarkanlah. Yang seorang budak tu, yang seorang tak padan dengan tu, siko bagi 2. Macam mana? Trend tu lah kan, ada trend. Aduh, salah. Jadi perbahagiaan ni kita nak tersurat dan tersirat yang ada dalam hati. Pertama, pembentukan keluarga bahagia mestilah berlandaskan kasih sayang. Tanpa kasih sayang, maka sebuah keluarga akan terumbang-ambing dan tidak kukuh. Nampak isteri menung, pasal ni tak tahulah, perut tak selesa. Siap mai, kita pergi klinik. Nampak, ambil borek kasih sayang. Ini tak time dia nak mampu mana. Aduh, Aduh, bini pun capek lah. Orang habis macam ni minyak sapu seganggam minyak angin. Contoh Allah panis minyak apa kau pakai? Minyak masak sepanihan. Dah lah minyak panis dah tak ada. Terus bagi nak hilangkan suami ni punya sakit, dek sayang Tapi time perempuan pening kepala bang, kau tersi sikit pening. La ilaha illallah, hari tu kau nak mampu mana? Sampai tak terdaya tukar kain pun bini tukarkan kain. Ini bila isi sikit je tu, sikit je, tahan lah. La ilaha illallah. Cubalah kita ambil borek, kesian isteri kita. Ya Allah, sian isteri abang meh ni. Muak dukung. Tak bergerak. Dek borek I dah try sayang, tak dapat dah. Kilogram you ni dah terlebih ni kata. Kan? Pimpin elok-elok buat masuk dalam kereta, buat pergi klinik. Tak ada apa-apa ni, demam biasa. Confirm ke doktor? Confirm. Alhamdulillah, ya Allah, kau rahmatilah, kau berikanlah kesihatan pada isteriku, ya Allah. Mengali air mata isteri, demam ya, bukannya kono cikukunya kan, demam biasa ya. Tapi suami punya concern nak cakap orang bangi tu kan, dia punya ambil borek tu kan. Perempuan hati-hati ya, kalau lelaki tiba-tiba ambil borek sampai macam tu, ada hajat tu ya, hati-hati sampai bertatang, sampai berdukung kan, azab tu kan. Tahu sambung kan. Yang kedua, sikap tolak ansur dan memperbanyakkan kesabaran. Sabar. Kadang-kadang isteri ni dia kata, abang nak beli barang dapur, peti ais tu dah tak ada apa, binatang pun tak ada dah. Kosong bang nak pergi Bali, beli barang dapur. Aduh, sibuk lah time ni lah kau nak beli barang dapur. Cepatlah siap. Suami start ketong, tin, dohon marah. Bangi, sabar nak khabar tadi. Bini pun, sabarlah awak ni pun. Bawa selekoh, tap tayar bocor. Dia hamun bini, kau lah punca ni, musibat betul lah. Ilah musibat nak khabar bini kalau tak sebab kau tak bocor tayar ni. Aduh, saya tahu dah kocik bini nak gitu.
Cuba bawa sabar. Bawa kata, bang, apa dia? Dalam peti ais tu bang, tak ada binatang dah nak masak. Tumbuh-tumbuhan pun tak ada. Habis tu, itulah kan nak pergi pasar beli barang dapur. Ya ke? Jom, siap-siap abang siap Nak pergi pasar mana? Pasar raya ke? Pasar mini ke? Pasar basah korin ke? Macam mana? Tak kisahlah bang, yang penting bolehlah jumpa binatang tu. Ayolah, awak siap lah. Abang siap jap. Siap, saya dah siap dah. Ya bang, sikit lagi sikit. Itu macam penyakit umuman tu. Dia punya bersiap tu sikit kan. Tak apa, tudung melempar-lempar. Zap, bang, tarik sini. Bawa lah buah dagu, turun bawah. Bawa topi. Sopit topi 4 lilit, bawa sini. Ya Allah. Punya basah tudung buka-buka jadi kenopi. Parah apa tu. Itu pun nak kena sabar tu. Sabar. Tak apalah, tak apa. Take your time. Relax lelaki. Sabar lagi. Dah siap dah. Dah bang. Jom. Kunci pintu. Dah kunci pintu. Saya kalau buat kunci pintu tinggal arwah wan dulu. Arwah nenek saya duduk kat Batu Kiki. Bila nak balik datang kampung, nak balik Seremban, dia punya kunci pintu 1/2 jam tak habis. Tingkap kan tutup tingkap macam ni. Tarik. Kita yang kena tolong dia. Kalau tidak kalah ambil. Terseret. Dah tarik, dah sengsel. Engsel bawah, engsel atas. Kan ni ada cangkuk tu. Buka kan, tarik pak pelatap, dah tutup. Dia try lah tolak tu. Buat tetangga pintu tu langsung tak balik, tak jadi balik tu. Macam tu lah. Banyak pintu tingkap semua dia buka Lepas tu gobok kat dapur tu pun nak tutup. Dengan jamban tu tutup, sandal lah dengan batu. La ilaha illallah, payah betul. Lepas tu dah kunci pintu, pap. Ya Allah. Wajah. Kenapa? Apa garam lupa tutup? Buka balik. La ilaha illallah, garam tinggal dekat garam. Macam tu lah. Kau nak sabar. Dah siap dah bang. Okey, meh masuk. Bukaan pintu tu, suami steady tak steady. Dah masuk dah. Okey. Tutup. Baik-baik tersapit kan. Suami mau bismillahirrahmanirrahim. Sabar betul. Tunggu yang biru tu tutup dulu. Sebab orang yang jual kereta main pesan, selagi biru tu tak padam, jangan jalan. Jago. Tak. Pembawa tap tayar bocor. Lah bocor tayar. Isteri tu, bang, salah saya ke bang? Tak ada lah. Nak buat macam mana? Dah bocor. Kan? Turun. Turun. Kenapa lah turun? Nama nak kunci kereta ni. Turun, pak, dap, cek kunci. Pegang tangan abang. Kenapa lah? Jom kita jalan sesama. Dah lama kita tak jalan sesama. Pasar tu tak adalah jauh benar, dalam 30 km ni. Sampai ke pasar memang tak rupa orang lah. Dia dengan ikan tu sama rupa. Contohlah, bawa sabar banyak-banyak. Itu betul pergaulan yang baik, perhubungan yang baik. Itu dia. Ya. Janganlah telefon lah, order Grab, janganlah macam tu. Tahu mana perangai kan, jalan kaki kan. Masa berjalan tu dia berburak-burak, pegang tangan. Ya Allah, dah lama kita tak lalu sini kan bang kan? Perempuan cakap hari-hari lalu sini, tapi itulah kepala otak kau memang tak pernah nampak masalah Orang perempuan apa tahu kan? Dia bukan perasan jalan, orang lelaki yang perasan jalan. Kau nampak tak? Sinilah tempat kita aksiden motor dulu, masa kita muda-muda dulu. Lah bang, helmet pun ada lah ya. Tengok. Buat contoh lah kan. Memori silap mana? Tu dia. Kemudian apa lagi? Menjalankan sikap amanah dengan penuh ikhlas dan tanggungjawab, dipikul dengan ringan hati serta saling hormat menghormati. Nampak? Ini penting. Orang lelaki jangan ingat kojo komeh rumah tu kojo orang perempuan. Menghias rumah, mengemas rumah kojo perempuan. Salah. Orang lelaki sebenarnya kojo dia sebenarnya. Kojo orang perempuan melayan suami, melahirkan anak. That's all. Do you understand? Faham? Melayan suami, melahirkan anak, itu sahaja kerja seorang isteri.
Jangan main-main. Lelaki nampak air macu tu kat luar tu, kono komeh rumah tahu. Nabi sendiri tidak menyusahkan isterinya untuk benda-benda yang Nabi boleh buat sendiri. So komeh rumah, sontal bilik air, jaga anak. Tengok dia dah rekod dah, sebab dah tunjuk ke lelaki kan. Balik kan dia tanya, bang perasan tak yang Samsul buat cerita tadi pasal peranan isteri dengan suami? Oh abang time tu tololap tu tak perasan mana tu. Copek-copek kalau kita jawab kan. Jadi betul. Tapi orang perempuan melayan suami, melahirkan anak, itu saja. Jangan kata, kalau suami kata on tak on, tentu jawab. Tahu. Komeh rumah, jaga anak, basuh kain, lipet kain, semua kau orang lelaki. Cuma orang perempuan dengan penuh rela hati menanggung tugas suami itu, kerana mereka boleh buat lebih baik daripada suami. Jadi kalau suami faham ni, maka dia akan menghargai isteri dia. Makasih sayang, komeh rumah macam ni tak terbuat abang tu. Satu orang, alah bang, siapa lagi nak buat? Sajuk hati tu. Bila keluar bilik air tu cakap, bersih bilik air kita ni, bau pun wangi. Sayang boleh lepas sental ke? Tahu tak apa. Nampak? Bila kita tak cakap, dia tanya, tu lagi bahaya. Kita dah lah tak tahu. Perasan tak bilik air tu? Sudah. Apa pula kau nak bilik air ni? Nampak elok ya bilik air ni. Kenapa? Kau renovate kau? La ilaha illallah. Jadi tu sebab kena jaga. Dan orang perempuan bila kata melayan suami dan melahirkan anak, tolong mainkan peranan. Ya. Berapa ramai anak, jangan gama-gama tutup kilang. Cukup je. Empek je betul lah. Sekarang berapa dah? Empek. Tutup peluang tu. Empek je. Kemengganih bini. Meratap pilu suami. Jangan macam tu. Nak tutup kilang, bincang elok-elok dengan pengurus. Sebab pengurus kalau jumpa tapak baru, jangan main-main. Cawangan baru dibuka, kacau. Jangan ya. Banyak masalah rumah tangga suami isteri. Kadang-kadang orang yang dah lama kahwin pun menghadapi masalah yang sama. Sebab bila berlakunya perhubungan yang gitu-gitu tu, kan, dalam banyak keadaan suami ni yang memohon kepada isteri. Jarang kita dengar isteri memohon kepada suami. Apa hal? Orang perempuan nak masuk syurga, selesai kehendak suami. Cuba sekali-sekala kita lah minta. Faham ke tak faham ni? Suami macam minta sedekah ke kan? Membuat baik, memakak lah kan. Apa tu? Macam-macam lah, tak ada mood lah, ponek lah, besok lah, lain kali lah, mulut berbaeng lah, mulut berbaeng. Dan dia suami kena sampai baik permohonan, adalah dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara tersebut di atas. Dengan ini saya memohon agar pada jam 9 malam ke atas sebelum jam tengah malam, kami ingin memohon agar diluluskan permohonan untuk melaksanakan program secara live dan juga rakaman program rancangan bersamamu. Dengan ini kami berharap pihak puan dapat memberikan jawapan segera dan mempertimbangkan kelulusan ini kerana keadaan sekarang agak kritikal. Besarlah harapan kami sekiranya permohonan ini dapat diluluskan dengan keadaan segera. Yang benar suamimu. Tahu dia jawab apa? Dia minat apa ke surat tu? Akan dipertimbangkan. Tak ada dah. Payah orang perempuan ni. Bayangkan kita melayan suami pahala besar. Bayangkan kalau kita yang minta. Bapak godang pahala macam tu lah. Bayar. Banyak sekadar bila macam-macam.
Kan nak khabar ke Nabi itu, layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Janganlah sesaju cari unta. Maksud itu kalau suami berkehendak lului tapi jangan cakap kau anak perasan, budak-budak perasan. Yang jom kita tut, oh stop. Anak tak, astagfirullahalazim, anak tak dengar. Pakai kod rahsia, pakai kod mos. Yang bekas polis dengan bekas tentera, dia faham tu kod mos. Sayang, pada bini punya terus okey dah cerita okey tu. Kan, tapi jangan selalu nak pakai kod yang sama, takut budak perasan. Turut kau tengok abah lepas turut tak lama tu mak mesti masuk bilik tahu lah. Jangan selalu nak pakai yang sama, tukar-tukar. Kemudian apa lagi? Mewujudkan pergaulan yang baik, jauh dari sebarang kemungkaran, kemaksiatan, penganiayaan dan kezaliman. Ada suami yang menganiaya isteri, pukul isteri dan sebagainya. Jangan buat. Itu sebab waktu nak memilih calon menantu untuk anak kita, cari yang elok-elok. Jangan tengok rupa dia. Itu perangai orang Nasrani, orang Kristian juga main lawa-lawa. Kita muka yang tak lawa bona, manis do, lawa boleh adjust. Kotornya krim tu hari-hari, insya-Allah. Hidung tu nak bagi mancung, ambil minyak gamat lama tu, minyak gamat lama, dokek ni lurutkan sambil lurutkan hari-hari. Hari apa tu? Setiap hari pukul 11.30 malam, sebelum tengah malam buat lurut je dia. Pakai minyak gamat lama. Insya-Allah hidung tu akan terletak betul je lah. Buat macam tu. Buat. Ya, minyak gamat lama tau. Bukan minyak gamat yang baru-baru ni. Ini minyak gamat lama. Faham? Percaya tu, mengangur tu. Yo. Tak ada mana ada hidung macam tu lah. Banyak cerita tu kan. Aduh, beriuk minyak gamat lama macam mana pun. Dah sabar. Tak ada kan. Elok-elok kadang dipukul anak tu. Cari menantu yang elok-elok. Bila datang tanya, kau gaji kau berapa? Kau apa aset yang kau ada? Tu kereta ayah kau, kereta kau sendiri tu. So, macam mana kau nak bawa anak aku ni? Tanya bono material dunia semata-mata. Dia dah ada kerja, elok tu doa yang baik-baik. Dah anak kita pun berkenan dengan dia. Ataupun cuba kau baca Fatihah sikit. Acik nak dengar kau baca Fatihah sikit. Itu yang datang 3 budak jumpa yang anak imam tu. 3 budak, 3 tu nak ke anak dia. Nama kau siapa? Nama saya Mat Duha, pakcik. Kau baca surah Duha. Wat Duha wal laili idza saja. Bagus, bagus. Kau nama kau siapa? Nama saya Anas, pakcik. Kau baca surah An-Nas. Sonyong budak tu. Anas pendek. Kau nak surah bin Nas, Malikin Nas. Budak nombor 3 tu dah berapa lu? Nama Yasin. Yasin nama parahlah. Kenapalah abah dan bagi dia nama macam ni tu kata. Sudah dah habis budak yang grup. Bagus. Kau nama kau siapa? Pakcik tu itu orang cakap, pakcik, nama saya Yasin, tapi mak ayah saya panggil saya Allah Wahad. Nampak mana memengah tahu betul menipu. Lagi panjang pula nama kau lah daripada nama betul. Membohong betul. Kau ni janganlah menipu, kata pakcik tu. Kau agak-agak takkan nama kau, nama gelaran lagi panjang pula. Nama Yasin, mak ayah panggil Allah Wahad. Mana? Yo, macam ni lah. Kau baca lah Fatihah. Cik nak dengar bacaan kau. Yo. Cari yang baik-baik. Kadang-kadang anak kita, lelaki ni jadi dayus bukan sebab takut kek bini, teman-teman tu. Takut kek bini tu normal. Kita bukan takut bini. Bini menakutkan. Tapi kalau kita membiarkan isteri kita, anak-anak kita melakukan maksiat tanpa halangan daripada kita, itulah dayus yang sebenar-benar. Bini menedahkan aurat, meratur sekampung daripada Batu Limau sampai Batu Seboleh, menayangkan aset habis ditunjuk dayus suami tu kalau tak tunggu. Nampak tak? Kita dah tunggu, dia tak nak dengar, tu lain hal. Kono tunggu. Kono tunggu. Anak pergi pasar malam pakai baju kotak, perempuan pakai baju kotak.
Doket dado tu ada tulisan menyalo-nyalo manik tu. Kita lelaki sampai silau, terpaksa lah baca. Apa tulis tu? Dah doket berperasan tulisan ni, apa tengok-tengok lah. Parah betul budak ni. Astaghfirullahalazim. Menyoling budak tu. Rupa kat belakang ada tulisan lain. Kalau nak cakap astaghfirullahalazim. Macam mana nak kau balik? Togo lah ke acik ni. Kenapa kau pakai baju macam ni? Mana kau dapat baju ni? Pasal malam banyak. Mak kau tak marah kau? Mak pun ada satu lah. Mak kau ada satu. Mak kau pakai untuk abah kau ke rumah. Kau ni pakai untuk siapa? Tu soalan kan? Jaga. Jadi apakah ciri-ciri keluarga mawaddah warahmah itu? Menurut hadis Nabi SAW, asas keluarga sakinah itu ada 4 perkara. 4 perkara yang akan menjadi faktor yang mendatangkan kebahagiaan rumah tangga. Arba'un min sa'adatil al-mar'i, iaitu pertama, suami isteri yang setia soleh-solehah. Tu dia. Yang tengok soleh-solehah tak kita ni Kedua, anak-anak yang berbakti. Anak-anak yang rajin dengan tulang nak nolong mak ayah. Ketiga, lingkungan sosial yang sihat, bi'ah solehah. Makna pencampuran dia yang baik-baik. Datang ke surau, rajin pergi surau. Kan malam ni datang ni, walaupun duduk luar, kan, tapi dia datang. Datang, dengar kuliah. Bukan malam ni je ada kuliah. Boleh kata setiap malam kan? Ya tak? Setiap malam ada kuliah, datang. Kecuali Sabtu malam Ahad, besok bagi laluan untuk keluarga kadang-kadang. Malam ni je buat, sebab Samsul debat malam ni je boleh datang. Malam ni je yang boleh bagi tarikh. Tarikh saya penuh sampai bulan 2. Buat macam mana kan? Hari-hari macam sampai 3 ni berbalik Johor atau 4 hari Johor. Poning kepala. Pagi potang malam, pagi potang malam. Hari-hari kari. La ilaha illallah. Pueh botol nunggu salamak silapi tarpik tu. Ni malam ni pun macam terbau kari lah. Macam tu lah. Tapi nampak macam mana kan, terima lah tuan-tuan. Syukur. Yang kau dah sampai makanan dah. Tak, kalau dah sampai makruh camah lah lama nak beritahu. Dan yang keempat, dekat rezekinya, murah rezeki kan. Ciri ibu bapa cemerlang. Pertama, akhlaknya mulia. Tunjuk perangai yang elok-elok, akhlak yang baik-baik supaya anak-anak dapat ikut. Kedua, bersikap penyayang. Sebut sayang, makan macam tu. Abang, jom kita makan. Penyayang. Jangan pakai postman. Kau pergi panggil abah kau. Kau pergi bagi abah kau. Lalu dah siap. Bah, mak cakap tu siap. Kau cakap dengan mak kau. Kau jap lagi. Poning postman. Kan? Jadi mana kata bersikap penyayang. Waktu makan pula, abang nak sayur tu sikit, suapkan. Apa? Anak tengoklah. Biarlah anak tengok. Buka mulut. Yelah. Suap. Anak pula yo. Anak tak pernah tengok. Nampak tak? Anak pula nak ayam, cubitkan, letak dalam pinggan anak ataupun suapkan mulut dia. Sebenarnya perbuatan itu lebih besar pahala sedekahnya daripada bagi makan ke orang lain. Tu dia. Kamu yang tak perasan, bu nak ayam tu bu, ambil lah sendiri. Kau tak nampak ibu kau banyak kerja ni? Kan banyak amak macam tu. Tu belum cerita lagi meja marble basuh baku marble. Meja marble boli mahal 10,000, 15,000, tapi makan berdua je dengan suami isteri. Nanti kejap lagi mak suap, bagi kau makan sekarang bersepah, berterabur. Pencadah boleh meja mahal kalau makan berdua. Orang dulu-dulu sibuk macam mana pun malam mesti makan sama. Betul tak? Itu dia. Nampak?
Kalau ayah itu last kali panggil, baru ayah terasa itu macam wakil rakyat. Semua dah siap, baru pergi, bang, makan bang, anak semua dah ready. Ya, ayah datang dengan kursi semua buat macam mana, aduh tempik dulu. Kadang ayah minta tolong alih kan, sebab apa dah tak muat. Bila duduk kan, semua dah ada. Cik, wakil rakyat dah ada semua. Halo, doa lu. Oh cik, abah uzur ni bergurau lah dia. Abah, betul lah dia, betul. Menjadi teladan yang baik, tegas dalam mendidik anak-anak, tegas didik anak-anak. Jangan kompromi dalam bab solat, dalam bab mengaji Al-Quran. Pastikan anak mengaji. Sentiasa doakan kebaikan keluarga, jaga maruah diri, maruah keluarga. Orang perempuan jaga maruah diri. Sekarang musim tak tentu, kojak panih, kojak salju, kojak panih, dalam banyak keadaan panih. Dia bantai abang komban, menyidai kain kat luar, serap, serap. Lalulah imam, bukan imam sini, topik lain. Lalu imam dia tangguh lah, Assalamualaikum je. Macam-macam ni imam lah. Gayau masuk ke parit, imam tu dengan motor jangan. Kemudian jatuh maruah kalau macam tu. Kalau orang burukkan suami kita, kita pertahankan. Orang burukkan isteri kita, kita pertahankan. Orang bini kau ni tak adalah, itu cakap-cakap orang ni. Bini dan okey, cover. Luangkan masa bersama ahli keluarga, dengar dan menerima pendapat anak-anak. Anak-anak memang tanya soalan yang pelik-pelik, tapi kita konon sabar. Betul ke macam ni ayah? Apa maksudnya ni? Memakak lah kau. Kan macam tu. Sabar. Dan sampai masa besok, masa berputar, otak kita makin tak boleh mengingat. Kita pun tanya banyak ke anak kita. Masa tu kita dah pandai kecil hati sebab konon marah dengan anak. Kan? Jadi itu sebab hilangkanlah perasaan tu. Sabar banyak-banyak dengan anak. Pentingkan kesihatan ahli keluarga, prihatin terhadap keperluan ahli keluarga, berkomunikasi cara baik, rancang dan urus kewangan secara bijak, jangan boros. Kadang-kadang nampak bonus tu murah dalam Lazada, Shopee, tapi bila kau tokan banyak kali mahal ya deh. Kan? Berbelanja sekadar yang perlu, jangan mengikut hawa dan nafsu. Sampai satu tahap barang sampai ke rumah, barang reject, barang tak elok. Lepas tu nak memulakan malih pula. Tak apalah, biarlah nanti order lain. Membazir. Kan? Membazir itu sedara dengan tahu. Kan? Bila time time sedekah, bakhil pula tu. Tahu bakhil? Apa maksud bakhil? Tak tahu pula bahasa Arab orang sini. Al-Bakhil tahu ya, belajar bahasa Arab dengan siapa? Dengan Ustaz Piramli dalam kitab Labu-Labi. Kan? Betul lah tu, jadi kedokut. Kan? Jadi apakah ciri-ciri lain yang boleh menyumbang kepada keluarga sakinah, mawaddah warahmah? Pertama, memiliki kecenderungan pada agama. Sikit-sikit penilaian dia agama. Kan? Keluar ke mana-mana nak cari tempat solat. Fikir-fikir ada duit sikit nak sedekah. Nampak? Yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda. Sederhana dalam berbelanja, tak perlu bermewah-mewahan. Kan? Berlemah lembut dalam bergaul. Hubungan antara suami isteri harus atas dasar saling mengharapkan. Tu dia. Jadi kita jaga diri. Suami isteri perlulah bergaul dengan pergaulan yang makruf. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, kerana boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Sabar orang perempuan. Sebab menurut kajian, orang perempuan ni memang ibarat tulang yang bengkok. Orang dulu-dulu kan, ulama dulu-dulu sebut macam itulah, orang perempuan ni ibarat tulang yang bengkok, lelaki pula ibarat tulang yang lurus. Sampai bila pun kita katakan dapat meluruskan kebengkokan perempuan tu, tapi kita lah sebagai lelaki kena menyesuaikan diri dengan kebengkokan wanita itu. Sabar banyak-banyak.
Suami menunaikan kewajipan sebagai suami kerana mengharap redha Allah. Mudah-mudahan Allah akan bantu. Kemudian semua anggota keluarga seperti anak-anaknya, isteri dan suaminya beriman dan bertakwa kepada Allah. Anak jangan pada hari Isnin tu kita makan rumah kawan kita pun makan. Tengok anak, "Dik, marilah makan sama." "Tak apa pakcik, saya puasa sunat ni." "Puasa ni." "Allahu Akbar. Puasa sunat Isnin Khamis memang tak pernah tinggal," kata ayah. Dah anak saya macam tu. Dia memang tak pernah tinggal puasa sunat Isnin Khamis. Abah pun tinggal lah. Jomlah makan. Sajuk hati kan. Sajuk hati tu orang perempuan. Tu yang betul. Bukan sajuk paut. Tak habis sajuk paut. Sajuk paut tu kambung tu. Dia sajuk hati. Jangan fikir dia yang perempuan je ada paut. Lelaki pun ada paut kan. Kemudian rezekinya selalu bersih dari yang diharamkan oleh Allah. Penghasilan yang baik yang dikejar. Nabi pesan, cari rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Kemudian anggota keluarga selalu redha terhadap anugerah Allah. Redha Allah bagi rezeki daripada siapa? Allah. Yang pertama, hakikat rezeki ni ada 3. Yang pertama, punca rezeki Allah tentukan. Ada orang rezeki gaji, ada orang rezeki naik pangkat, ada orang rezeki anak pandai, ada orang rezeki anak kaya, ada rezeki suami dapat kahwin lelaki kaya, ada orang rezeki makcik yang meninggal tinggalkan duit tanah tapi tak ada siapa yang boleh terima, dia terima rezeki. Punca rezeki Allah tentukan. Ada orang tu pula rezeki dia beranak ekor. La ilaha illallah. Ramai betul. Assalamualaikum, salam, beranak. Assalamualaikum, salam, beranak. Asal bagi salam nyaut beranak lah. Yang seorang tu tak payah bagi salam, topuk nyamuk yang pak beranak. La ilaha illallah. Yang faham, tak faham sudah. Ya, jadi menunjukkan rezeki, punca rezeki. Kedua, kadarnya Allah Ta'ala juga tentukan. Berapa banyak, sikit, banyak Allah tentukan. Tengah pengumuman Perdana Menteri dalam belanjawan, bagi menghargai jasa pejabat awam, maka insentif kewangan diumumkan sebanyak RM700. Masuk umum 700. Ada 3 golongan ahli kerja kerajaan. Pertama, baik tak ya, dia seorang tu pula pembondo 700. Yang kedua, elok tu 700, naiklah sikit daripada 500 tu, naiklah 200. Yang seorang tu nak berlari pergi ke bank, dia cucuk, tak ada pun, belum lagi baru umum. Punya excited dia nak duit tu, sebab pada dia besar 700 tu, dia dah janji dengan anak nak tukar kasut sekolah anak, ada kuyak, dah janji nak bawa anak bini pergi makan masak lemak cili api kat Kuala Simpang tu, sebab daripada malam tu tak dapat sik kari je, contoh kan. Kan contoh. Jadi mana kata dalam hal itu penting kita faham. Dan yang ketiga, rezeki, hakikat rezeki adalah bila dapat rezeki pun Allah tentukan. Jadi janganlah kita merungut. Apalah aku ni tak ada rezeki. Jangan cakap tak ada rezeki. Sebenarnya rezeki ada. Cuma rezeki yang tertentu tu Allah belum tulis lagi untuk kita. Belum tentukan untuk kita. Sabar. Kita koma cakap kita tak ada rezeki, tak ada rezeki. 10 yang kita nak, 7 Allah dah bagi. Kenapa kita petikaikan 3 yang kita belum dapat? Tu tak bersyukur namanya. Ya, sabar. Kemudian pilihlah pasangan yang soleh-solehah, yang taat menjalankan perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Amalkan sunnah Nabi yang senang-senang. Balik rumah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Sunnah yang paling senang, tak payah mana. Assalamualaikum. Apa hukum bagi salam? Sunat. Apa hukum jawab salam? Wajib. Tapi ada salam yang tak wajib dijawab. Contohnya yang main-main tepi jalan tu. Assalamualaikum, tak jawab dosa, pedulian. Itu orang tak ikhlas bagi salam. Satu lagi salam kat kubur, kita pun tak nak dengar jawapan ni. Assalamualaikum ya ahli kubur. Salam, nama tak nampak. Ui, menyawan dah. Tak peranyat kau, jangan main-main. Yang ketiga bagi salam kat toilet RNR.
Dia peliharaan air besar, nampak cantik tempik tu. Assalamualaikum semua. Kawan tu tengah menoran. Assalam dia. Dan begitu juga salam yang tak wajib dijawab, tak perlu dijawab, iaitu salam yang dilafazkan oleh imam di penghujung salat. Assalamualaikum warahmatullahi. Yolah mana imam? Salam mam. Jangan kau buat pakai macam tu. Tersadak imam tu. Ya. Apa lagi sunnah Nabi yang senang-senang? Bagi minum air masak. Kan? Dia adab kalau bagi minum ni, jangan bagi yang macam ni. Bagilah yang ada gelas dengan alih tu. Ni contoh. Saya okey ya pakai straw ni. Ini contoh ya. Ya, contoh anak ke. Dulu bukan dah pernah bagi air siap air oren ke dulu? Kan tak apa. Minum air kosong. Tu pun contoh sunnah Nabi. Tapi Nabi tak pakai straw. Ya. Kita ada parahan terlupa lah malam ni kan. Tak apa, saya okey ya. Straw lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minum kurang-kurang 3 toguk. Ya, jadi saya tersodut lah. Dah tak ada toguk, saya sodut lah. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Tentu ya. Lebih tak apa, nampak tertib sunnah Nabi. Makan buah tamar. Kurma yang paling baik sekali kurma Nabi, iaitu kurma ajwa. Tapi kalau hari-hari makan, boleh botak kepala tau. Bukan sebab dek rasa harga mahal. Baraso tak ada masalah. Ada kurma ajwa alia paling baik sekali. Ya. Begitu juga tak payah makan, tak payah minum. Maksudnya puasa. Puasa Isnin Khamis. Tak dapat buat Isnin Khamis, buat Isnin saja. Sebab Nabi paling suka puasa pada hari Isnin, sebab Isnin adalah hari kelahiranku, kata Nabi. Kita tak dapat buat Isnin Khamis, buat Isnin. Sebab hari Khamis kan banyak kojo, terutama orang perempuan. Kojo bersiap sampai ke malam. Kan puasa hari Isnin dia. Ya. Kemudian begitu juga, pilihlah pasangan yang utamakan keimanan dan ketakwaannya, bukannya pada kecantikannya, kekayaannya, kedudukannya. Pilihlah pasangan keturunan keluarga terjaga kehormatan dan nasabnya. Niatkan saat menikah untuk beribadah pada Allah, untuk menghindari hubungan yang dilarang oleh Allah. Dan suami berusaha menjalankan kewajipan sebagai seorang suami, seperti memberi nafkah, memberi keamanan, memberi didikan Islam daripada anak isteri, memberi makanan, minuman halal, jadi pemimpin keluarga yang mampu mengajak keluarganya menuju redha Allah. Isteri pula menjalankan kewajipan sebagai isteri dengan dorongan ibadah dan mengharap redha Allah semata-mata. Kan? Jadi dalam hal ini pentingnya kita mengajak keluarga kita menuju ke arah yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka suami kalau menjaga hubungannya dengan anak-anak, dengan isterinya, maka tidaklah suami itu dianggap sebagai ayah yang derhaka. Kerana ketika zaman Sayyidina Umar, pernah seorang lelaki bawa anaknya jumpa Sayyidina Umar. Wahai Umar, wahai Umar, tolong nasihatkan anak aku ni derhaka. Sayyidina Umar pun nasihatlah, janganlah macam ni, apalah neraka lah, tutang. Maka anak tu bersuara, wahai Sayyidina Umar, adakah dalam semua keadaan anak sahaja derhaka pada ayahnya? Ada tak keadaan ayah itu derhaka kepada anaknya? Ada, kata Sayyidina Umar. Ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama adalah apabila kegagalan suami memberikan, kegagalan seorang ayah memberikan nama yang baik-baik buat anaknya. Itu ayah yang derhaka. Bagi nama yang baik-baik. Kalau macam tu, ayah aku derhaka lah. Kerana dia memberikan nama aku ni maksudnya kumbang hitam. Semua orang ejek-ejek aku, kata anak tu. Bagi nama yang baik. Jangan main gabung-gabung nama. Yahya Mahani, Yamaha budak tu. Mazdah Daud, Mazda dia kan. Bagi nama yang elok-elok, yang ada makna yang baik-baik. Kan? Kemudian kedua, kegagalan dia menyediakan seorang ibu yang baik untuk anak itu, maka ayah itu derhaka. Maksudnya didik isteri kita jadi baik supaya boleh didik anak jadi baik. Dan yang ketiga, didik anak, kegagalan mendidik anak dengan ilmu Al-Quran,
maka ayahnya akan dianggap sebagai ayah yang derhaka. Maka pastikan anak ada ilmu. Kalau anak tak ada ilmu, maka susahlah hidup dia di masa yang akan datang dari segi pembawaan hidup untuk berjaya di dunia dan di akhirat. Ilmu dunia pun penting, tapi ilmu dunia ini digunakan sekadaran untuk bekalannya untuk ke akhirat nanti. Ya? Itu sebabnya kalau dulu memang silibus di Al-Quran saja, tapi hari ini kegagalan kita siapkan pendidikan anak, maka kita derhaka. Pastikan anak belajar. Hari ini ada pula mak ayah, kau tak payah belajar, kau tolong mak kau meniaga. Ada yang macam tu. Macam mana parit sekalipun, kena pastikan anak menimba ilmu. Kan cantik tolok pantainya landai, tambik perahu tepi kuala, biarlah burukkan yang dipakai asalkan penuh ilmu di dada. Jadi biar anak kita belajar. Kain songket benang sutera, lilit sobalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi torang. Jadi anak tu belajar, kono belajar. Kita tak nak anak-anak kita ni jadi gagal sebabkan dia tidak dipentingkan, tidak dipertekankan tentang kepentingan menuntut ilmu. Jadi rasa cukuplah sekadar itu. Ya, sebab saya faham signal-signal yang diberikan. Kalau makin melorot daripada dinding, daripada tokak tu dah melorot, tu maknanya saya faham lah tu. Kan? Dah bergalih-galih sampai duduk tu. Numbuk lutut, kojap luih, kojap ni kan. Dia dah mula dia daripada tadi. Bila saya pandang lagi kuat tu, kaki tu biar dia nampak. Apa basuh macam mana ni tu kan. Ada yang tidur tak? Tak ada ya. Dia ada doa hilang ngantuk tu. Bercakap ke depan, baca doa tu. Hilanglah ngantuk orang. Ada tak Ustazah bagi ayat tu? Ayat dia senang ya. Wabil lahil taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilang ngantuk tu. Tapi saya belum baca dia dah. Saya belum baca. Saya baik tak salin kan. Tapi betul jadi macam mana pun jaga diri baik-baik, jaga keluarga kita. Anak-anak menjadi kurang hajar kerana mak ayah dia gagal didik daripada kecil. Dia bukan tiba-tiba jadi biadab. Kan bab kata Imam Malik, biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Terapkan nilai adab. Kadang-kadang anak kita ilmu taklah berapa banyak, tapi disebabkan adab dia, banyak ilmu yang dia akan dapat. Penting. Ilmu adab ni penting sangat-sangat. Ya. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, togak yang bersantun. Pastikan anak-anak kita diterapkan dengan nilai-nilai yang adab dan akhlak yang baik. Jadi cukup sekadar itu. Saya ucapkan terima kasih banyak di atas kesudian mengundang saya pada malam ini. Sedikit makluman, kalau tuan-tuan dan puan ada masa nanti, di luar sana ada satu meja ajaib. Atas meja tu ada barang, bukan untuk diambil tapi untuk dibeli. Jangan main sawuk bawa balik kan. Ya. Yang pertama sambal ada ke tak? Sambal crispy mengidap. Sambal crispy tu memang tak pernah cukup. Ya Allah. Minta maaf lah berapa yang ada lah sekarang itu memang air tangan mak saya. Dia kalau dia goreng tu memang rangup betul. Kawan-kawan kat Singapura tu, dia tak sampai makan dengan nasi, dia gatah macam tu. Tu boleh sesuai kalau nak buat pergi umrah, nak buat pergi luar negara, sesuai. Kemudian satu lagi, susu kambing al-amr. Susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Okey, faham ya? Madu diizinkan tu makna madu lebah, bukan madu yang bukan-bukan ya. Yang pertama dia tak ada bau sebab dia tak pakai kambing kampung Batu Limo Bangi, tak ada. Tak ada ya. Dia tak pakai kambing Malaysia, dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Kemudian dia baik untuk orang yang GERD, gastrik, pedih hulu hati. Minum sekali pagi cukup sampai potang perut tak masuk angin. Kedua, baik untuk orang sakit lutut, sakit tumit, pijak, sakit tangan kebas-kebas. Sangat baik. Imam Masjid Farda Palung 12 6 bulan semayang kat kursi, alhamdulillah boleh semayang macam biasa. Bila ni baik untuk enzima, kata-kata kulit ruam, alergik, alahan ya. Ingat ya, minum bukan mandi, minum. Kamu memutih, mandi pahala pula kan. Dia baik untuk perempuan pregnant, mengandung, baik untuk ibunya dan baik untuk anak, untuk elakkan jaundice, demam kuning dan sebagainya. Dan begitu juga dia baik ada puasin dah. Dan begitu juga
Dia baik untuk orang perempuan yang hormon berayau-rayau tu. Kejap awal, kejap lambat, kejap tamal apa ya. Boleh minum. Tapi mana yang dah tak ada tu tak salah cari. Dah tak ada. Kau minum datang dia balik joki tu ya. Tapi dia offer malam ni siapa beli satu pack 25, tapi kalau beli dua 90. Sama kan bodoh tu. Beli satu 45, beli dua 80. Tak ada duit tanpa beli transfer, beli QRP, tak ada masalah ya. Sambal RM15 saja. Itu saja yang baik datang dari Allah SWT. Kurang itu puji kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.